أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada petang ni dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Petang ni petang yang ke-18 daripada bulan Safar 1437 Hijrah. Allah masih lagi panjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita petang ni dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertama sekali, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya insya-Allah. Baik. Petang ni insya-Allah ayah ibu sekalian dalam tempoh masa lebih kurang setengah jam atau 40 minit atau 45 minit insya-Allah kita akan berbincang berkaitan dengan satu tajuk yang mana tajuk ni termasuk juga di dalam ilmu tasawuf ataupun ilmu adab. Yang mana Nabi SAW ketika mana malaikat Jibril datang kepada baginda bertanya kepada baginda beberapa soalan. Antara soalan yang ditanya adalah berkaitan dengan ihsan. Ya Muhammad, mahwal ihsan? Ihsan itu apa? Dan ulama mengatakan ihsan ni ataupun dibahaskan di dalam ilmu tasawuf ataupun al-ihsan ni buat tasawuf. Dia tasawuf adalah ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf ni pula merupakan ala inna tasawufa lahwal adab. Yang dikatakan ilmu tasawuf ni dia ilmu adab. Dan ilmu berkaitan dengan adab, perbincangan berkaitan dengan adab ataupun akhlak ni, dia cuma dipelajari dalam ilmu tasawuf sahaja. Dalam ilmu fiqh tak ada. Dia cuma mengaji sah batal, wajib, sunat, makruh, haram, harus. Dia tak mengaji dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid kita dah mengaji tentang sifat wajib, sifat harus, sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala serta rasulnya. Tapi ilmu yang berkait dengan akhlak, perangai, kelaku dan sikap ni dia ditekan, dia dipelajari dalam ilmu tasawuf. Jadi hari ini insya-Allah kita akan belajar satu daripada bahagian yang ada dalam ilmu tasawuf tersebut, iaitu kertas yang berada di tangan ayah sekalian. Kita akan tengok bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana bersama dengan anak-anak. Sebelum tadi kuliah duha kita bicara tentang adab makan yang diajar oleh Rasulullah. Kita bahas panjang kan 2 jam tadi adab makan minum. Dan petang ni insya-Allah saya pilih satu tajuk sekalian. Kita nak tengok baginda SAW mendidik kita, mengajar kita bagaimana cara untuk kamu mendidik ataupun mengajar anak-anak. Bagaimana cara kamu nak bentuk anak-anak supaya anak-anak kamu menjadi anak yang taat kepada perintah Allah. Dan hari ini insya-Allah kita kongsi beberapa pesanan Nabi SAW. Kita minta kalau boleh sama-sama kita amalkan dalam kehidupan insya-Allah. Baik. Tajuk yang ada ataupun kertas yang ada di tangan ibu sekalian membicarakan berkaitan dengan tajuk mendidik dan menyayangi anak-anak. Macam mana kita nak mendidik, macam mana kita nak menyayangi anak-anak ataupun cucu-cucu kita ni. Baik. Di dalam tajuk ini diberikan beberapa hadis Nabi SAW, ada lebih kurang 5 hadis. Kita nak tengok 5 akhlak yang diajar oleh Rasulullah SAW. Hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, jaa a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala atuqabbiluna as-sibyan fama nuqabbiluhum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw amliku laka an naz'a Allahu min qalbika ar-rahmah atau kama qala muttafaqun alaih. Hadis sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha. Yang ni saya sebut tadi di atas sekalian, ayah-ayah, ibu-ibu yang mana ada anak, ada isteri, ada cucu, ada menantu, ada siapa pula yang nama anak cucu menantu kita tu Aisyah. Kita minta tolong panggil bagi betul, panggil Aisyah. Jangan panggil Aisyah ni.
Jangan panggil Aisyah, panggil Aisyah. Sebab kalau kita tengok dalam ejaan Arab dia Ain Alif Aisyah. Boleh no? InsyaAllah nah. Baik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, satu hari Aisyah isteri Nabi SAW ini berkata, telah datang seorang Arab kepada Rasulullah SAW. Satu hari ada seorang Badawi, Arab Badui mai jumpa Nabi SAW. Lalu Arab Badui ni kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apakah engkau mencium anak-anak? Ya Rasulullah, kamu duk cium kanak-kanak kah? Kamu duk cium budak-budak kah? Kamu cium ke anak cucu kamu ni? Kata Arab Badui ni lagi, kami tak pernah mencium mereka. Kami sikit pun tak pernah cium anak-anak kami. Anak ramai mana pun sikit pun kami tak cium. Kamu cium budak-budak kah ya Rasulullah? Lalu baginda jawab pada lelaki-lelaki ni, baginda mengatakan, apa yang dapat aku perbuat kepada kamu jika Allah mencabut rasa sayang daripada hatimu? Nabi SAW kata kepada Arab Badui ni, Nabi kata, kalau Allah dah tarik rasa sayang daripada hati kamu, kamu tengok budak-budak kamu tak mau cium, kamu tengok kanak-kanak kamu tak mau cium, kamu tengok anak cucu kamu sendiri kamu tak mau sayang mereka. Kalau kamu tengok mereka kamu tak mau sayang, maknanya Allah dah tarik rasa sayang daripada hati kamu. Dan bila Allah dah tarik rasa sayang tersebut, Nabi kata, aku sebagai Nabi ni pun tak boleh buat apa lah. Faham tak bahasa tu sekalian? Hadis ini seolah-olah nak menunjukkan kepada kita apa sekalian, di antara satu cara kita nak tunjuk sayang kita pada anak, pada cucu adalah dengan cara sentiasa cium mereka. Lepas tu kalau boleh ayah-ayah yang ada pada pagi ni, tengah hari ni, ibu-ibu yang ada pada petang ni, kita kalau boleh balik cium balik anak-anak kita sekalian. Rupanya cium anak ni maka menunjukkan kita tu sayang pada mereka. Mereka akan rasa kita ni sayang pada mereka. Mereka anak-anak akan rasa dihargai. Kita berapa lama dah tak cium anak-anak tu lah. Yang kita duk cium budak kecil, umur setahun, 2 tahun, bayi baru lahir. Tapi anak-anak dah umur 3-4 tahun kita tak cium lah. 7-8 tahun kita tak cium lah. Padahal baginda ajar kepada kita supaya cium anak-anak tu, cium cucu tu. Awak yang senyap. Kita nak orang hormat pada kita. Kita nak anak cucu kita sayang pada kita. Kita nak anak cucu kita hormat kita bila kita dah tua. Bagaimana caranya? Rupanya ketika mana mereka masih kecil lagi, kalau boleh cuba banyakkan mencium mereka, menunjukkan kita sayang kepada mereka. Sebab tu kita minta mulai pada hari ni, ayah balik cium balik, cium balik. Boleh kono panggil anak seorang-seorang cium. Ustaz, anak saya 57 dah Ustaz. Saya 77, anak saya 57. Nak cium dah Ustaz. Yang tu tak payah. Ni bahasa mudah kita sebut anak-anak yang belum balik. Kalau boleh tarik, cium. Ibu-ibu di belakang ada anak lelaki umur 11-12 tahun, tarik, cium. Boleh kono? Faham ke saya cerita ni? Nampak seolah-olah isu ni simple saja sekalian, no? Nampak seolah kesan dia mudah saja sekalian, no? Tapi sebenarnya dalam Islam, Nabi pesan kepada kita, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'un. Nabi kata jangan kamu peleceh benda baik walaupun kamu nampak dia kecil. Kadang-kadang benda baik tu nampak remeh sahaja. Benda baik tu kadang nampak Allah malulah nak buat, seganlah nak buat, nampak remeh. Nabi kata jangan kamu remehkan benda-benda baik walaupun dia kecil. Kerana kadang-kadang benda yang kecil tersebut bukan setakat boleh membawa manfaat atas muka bumi ni, dia boleh bawa kamu sampai masuk dalam syurga. Ayah-ayah yang ada di sini pergi umrah setiap tahun, minta maaf kita sebut, kita pergi umrah setiap tahun, belum tentu umrah tu boleh bawa kita masuk dalam syurga. Belum tentu. Ayah-ayah dia buat wakaf sampai ratus ribu, bukan takat ratus-ratus ringgit, ratus ribu punya wakaf. Belum tentu wakaf yang ratus ribu tu boleh bawa kita masuk dalam syurga. Sebab kebanyakan amalan kita yang besar-besar ni banyak dilapik dengan riak, ujub, takabur. Dia akan ada benda tu. Kita bagi sedekah ratus ribu, dalam hati rasa apa? Oh, aku ratus ribu, mereka 10 ribu ya, aku ratus ribu. Dia bangga. Rosak amalan. Masuk korban, orang lain masuk korban satu tumpuk, kita masuk korban 2 ekor seorang. Sebab kaya.
Kita rasa amalan korban tu nak boleh bawa kita masuk syurga, tapi belum tentu juga. Kadang-kadang amalan korban yang 2 ekor tu dia dilapik dengan perasaan apa? Ujub, duk perasaan kemah seorang-seorang. Tunggu. Jadi amalan besar yang kita buat rosak. Dan kadang-kadang yang nak bawa kita ke syurga ni, kadang amalan-amalan kecil macam ni. Ayah duk dengar cerita tu lama dah. Seorang lelaki yang Allah masukkan dia ke dalam syurga dengan sebab dia bagi minum anjing sekali je. Bukan bagi sentiasa, bukan bagi setiap hari, bagi minum anjing sekali je. Allah masukkan dia dalam syurga. Benda kecil je. Sebab itu hari ni kita tengok satu dari antara amalan kecil yang baginda pesan kepada kita, walaupun bagi mata kita kecil, tapi dalam Islam dia besar. Kerana dalam Islam tak ada satu benda pun kecil. Imam Malik cukup marah Imam Malik cukup marah. Ada orang mai tanya Imam Malik, minta maaf, ada Allahumma salli alaihi wasallam, macam mana kisah dia jalan. Ada orang tanya, minta maaf, Imam Malik kalau tak silap saya mengajak isu wudu kot, isu ambil ayat semayang. Orang yang dengar isu wudu tu kata apa? Allah, bab semayang, bab ambil ayat semayang, bab wudu kecil ya bab ni. Patutnya mau mengaji bab besar-besar lah, ni bab wudu, bab kecil ya. Imam Malik marah sungguh kepada lelaki-lelaki ni. Imam Malik mengatakan dalam Islam tidak ada perkara yang kecil. Sebab dalam Quran Allah sebut inna nahnu nazzalna alayka qawlan thaqila. Kami turun kepada kamu wahai Muhammad satu kata-kata yang sangat-sangat berat. Jadi isu cium ni walaupun nampak kecil tapi sebenarnya besar. Kita minta mulai pada hari ni balik pakai cium anak-anak balik. Kalau nak kita disayangi. Boleh ke no? Satu. Yang kedua, boleh kok mengaji macam tu no? Senang sajalah. Mengaji simple-simple sudah. Yang penting boleh buat. Hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali wa 'indahu Al-Aqra' ibn Habis At-Tamimi jalisan. Faqala Al-Aqra' inna li 'asharatu min al-walad ma qabbaltu minhum ahadan fanadhara ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala man la yarham la yurham. Ni hadis yang kedua cerita tentang macam mana kita nak didik anak-anak kita. Ni cara yang kedua. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ni riwayat pada Abu Hurairah. Siapa ada pen, catik sikit boleh sekalian? Catik sikit. Siapa ada pen? Abu Hurairah masuk Islam umur 27. Catik sikit tepi tu. Masuk Islam umur 27. Bersama dengan Rasulullah 4 tahun sahaja. Makna kalau orang kampung sebut, orang Kedah sebut duk berketui dengan Nabi ni 4 tahun ni. Daripada usianya 27 sampai usianya 31. Waktu dia berusia 31, Rasulullah wafat. Dia duduk dengan Rasulullah 4 tahun, tapi dialah sahabat yang paling banyak hafal hadis Nabi SAW. Dalam ranking nombor 1. Padahal duduk 4 tahun je, tapi dia nombor 1. Kalah Sayyidina Abu Bakar, kalah Sayyidina Umar, kalah Sayyidina Osman, kalah semua sahabat. Abu Hurairah nombor 1 walaupun 24 tahun ni. Berapa hadis dia hafal? 5,374. Boleh no? Selesai. Abu Hurairah Allah bagi pada dia isteri seorang je. Sahabat lain isteri ramai. Sayyidina Abu Bakar isteri 4, anak 6. Sayyidina Umar isteri 7, anak 9. Sayyidina Ali isteri 9, anak 27. Tu yang orang Melayu buat tongkat Ali, anak 27. Bukan maksud isteri 9 tu dia kahwin 9 orang. Tak saya. Dia kahwin, isteri meninggal, kahwin lagi 1. Isteri bercerai, kahwin lagi 1. Macam itulah. Jumlah semua sekali 9. Sayyidina Abu Hurairah Allah uji dia, isteri dia seorang aja. Dan anak pula seorang aja, perempuan. Walaupun Allah bagi kat dia anak perempuan, dia tak ada anak laki-laki. Allah bagi dia anak perempuan. Tapi ganti dia, cuba perhati tengok. Ganti dia, Allah bagi pada dia menantu macam ni. Menantu Abu Hurairah macam ni. Menantu Abu Hurairah semayang berjemaah 40 tahun. Semayang berjemaah. Duduk saf pertama. Sekali pun tak pernah duduk saf yang kedua. 40 tahun. Yang kata menantu Abu Hurairah tu. Menantu Abu Hurairah 20 tahun. Orang azan dia
Kalau orang Kedah sebut orang bang dia tunggu siap dah dalam masjid 20 tahun. Menantu Abu Hurairah juga semayang subuh dengan ayat semayang, dengan wuduk semayang isyak 5 tahun. Kemah menantu dia Ustaz no. Siapa nama menantu dia? Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib tu menantu Abu Hurairah. Boleh kan? Sebab tu ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, kalau ayah-ayah dapat anak, dapat cucu, tengok-tengok beranak perempuan, tengok-tengok lahir perempuan. Berapa kali dah lahir? Semua perempuan. Saya 6 perempuan Ustaz oi. Seorang dia laki-laki, yang lain semua perempuan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dapat anak perempuan yang ramai, jangan bersedih nah, jangan susah hati nah, jangan kecewa nah, jangan. Sebab masyarakat kita ni bila dapat anak laki-laki dia seronok, bila dapat anak perempuan dia tak seronok. Kita minta jangan, laki ke perempuan ke serupa ya. Sebab boleh jadi Allah bagi kat kita anak perempuan yang ramai. Apa sebab dia? Sebab Allah nak ganti kepada kita menantu yang macam ni. Mana kita tahu? Allah bagi kita ada anak perempuan, jaga anak perempuan, ganti dia Tuhan nak bagi kepada kita menantu macam ni. Mana kita tahu salah? Anak laki-laki kita belum tentu boleh semayang jenazah kita. Anak laki-laki kita belum tentu boleh uruskan jenazah kita. Tapi Allah bagi kepada kita menantu. Menantu tolong urus jenazah. Menantu jadi imam semayang mayat kita. Mana kita tahu? Faham kok bahasa saya tu? Oh macam marah nampak ya. Boleh no? InsyaAllah no? Sebab tu kalau dapat anak perempuan jangan susah hati. Abu Hurairah sebagai contoh anak perempuan, Tuhan ganti menantu macam ni. Abu Hurairah meninggal dunia usia 80. Nah, usianya 80 tahun. Selesai. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali. Satu hari Nabi pegang cucu baginda Saidina Hasan. Nabi pegang Saidina Hasan, Nabi cium. Ketika itu di samping Nabi SAW duduk seorang laki-laki namanya Aqra bin Habis At-Tamimi. Sebelah Rasulullah tu ada seorang sahabat lain nama Aqra. Aqra bila tengok Nabi duk cium ni, dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mempunyai 10 orang anak, tidak seorang pun daripada mereka yang pernah saya cium. Saya anak ramai 10 orang, seorang pun saya tak cium, seorang pun saya tak kiss mereka, kiss." Ya no. Dia tak cium lah. Seorang pun saya tak sayang, seorang pun saya tak cium. Nabi SAW pusing kepada Aqra. Dah Aqra cakap macam tu, Nabi pusing menghadap dekat Aqra. Nabi kata pada sahabat ni, Nabi kata apa? Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Siapa tak sayang kepada orang, orang takkan sayang pada dia. Siapa tak tunjuk sayang daripada orang lain takkan sayang pada dia. Kamu tak tunjuk sayang kamu pada anak-anak, anak-anak takkan sayang kepada kamu bila mereka dewasa. Itu maksudnya. Faham apa bahasa tu? Anak-anak daripada kecil marah. Anak-anak daripada kecil kita tunjuk kita punya perungih tu, bengkiang kita tu, kita tunjuk kita punya apa tak nak kata bahasa kita, bengis ni. Ambil payahnya. Kalau belah sana dia sebut perungih, duk tunjuk perungih tu. Anak sikit duduk dalam rumah, anak sikit tak seronok bila kita berada dalam rumah. Minta maaf, ayah bila ada dalam rumah, anak jadi serabut. Ayah bila ada dalam rumah, anak jadi susah hati. Allah. Apa sebab jadi macam ni? Sebab ayah tak tunjuk sayang tu pada anak. Bila ayah tak tunjuk sayang pada anak, tak cium anak, buat lebih kurang, bengis, garang dalam rumah, akhirnya anak tu bila dewasa hilang sayang kepada ayah tu. Faham tak bahasa saya? Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Kalau kami nak anak-anak sayang pada kami, kami nak cucu-cucu sayang pada kami, satu daripada cara paling simple Nabi ajak dalam hadis ni, balik cium mereka. Boleh kan? Kalau boleh sehari sekali pun jadi, betul lah. Kalau dia berada bersama dengan kita lah. Kalau dia orang duduk sekali dengan kita, kita jaga dia, kita mengasuh dan sebagainya, kalau boleh paling kurang sehari sekali, tarik, cium. Kalau ada 4 orang cium. Kalau ada 6 orang, 6 orang cium. Saya anak 6 betul lah. 6. Yang sulung 4 tahun.
sulung 4 tahun tapi ada 6 orang anak. Kembang ke Ustaz? Tak kan? Pasal 2 mak. Walaupun kita ada 2 mak masalah, tapi bila kita balik dekat rumah yang pertama ada 4 orang kita cium. Nanti kita balik rumah yang kedua, kita akan cium pula dua-dua. Macam mana pun cium. Walaupun anak tu baru berusia 3 bulan, baru berusia setahun, baru berusia 2 tahun, macam mana pun tarik, cium walaupun sekali sehari. Boleh tak kita minta bakat-bakat buat lepas ni? Macam tak setuju, nampak gaya setuju no? InsyaAllah no? Kita minta bakat-bakat buat. Kalau nak kita disayangi. Selesai, doa. Hadis yang seterusnya Abu sekalian, adab yang ketiga, macam mana kita nak mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam tamana an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni hadis ni kita minta ayah-ayah ibu-ibu sekalian tolong ambil perhatian. Ni sistem nak mengasuh anak-anak, ni sistem nak didik anak-anak yang diajar dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala murru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji' atau kama qala rawahu Abu Dawud. Hadis ni walaupun simple tapi poin dia cukup cantik sekalian. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan anak-anakmu solat ketika mana mereka berusia 7 tahun. Anak bila masuk 7 tahun darjah 1, suruh mereka semayang, dan pukullah mereka ketika mana mereka berusia 10 tahun. Umur 10 tahun tak semayang, tibai, pukul, dan pisahkan mereka daripada tempat tidur. Cantik hadis ni Ustaz. Apa maksud hadis ni? Hadis ni macam ni Ustaz. Kita nak bagi satu asas dulu, panduan untuk ayah-ayah sekalian. Hadis yang lain ada satu riwayat mengatakan anak daripada 1 sampai 7 ataupun 1 sampai 6 layanlah mereka seumpama raja. Anak cucu 1 sampai 6 layan macam raja. Raja ni maksud dia apa? Nak apa bagi. Dia menangis buat perangai, layan. Dia merajuk, pujuk. Dia bebal Ustaz, nak satu-satu benda. Kalau kita rasa boleh bagi, bagi. Kalau kita rasa tak mampu nak bagi, tak boleh bagi, tak sesuai lagi untuk bagi, kita jangan bagi. Tapi pujuk, jangan marah. Layan macam raja 1 sampai 6 tau. Sebab anak kecil daripada 1 sampai 6 dia belum mengerti erti kehidupan ni Ustaz. Dia tak erti sangat lagi isu-isu ni. Paling kuat nak coklat, paling kuat nak gula-gula, bawa pasar malam nak ayam rangka, ataupun kapal korek. Yang tu aja budak-budak 1 sampai 6 layan macam raja. Sebab tu Nabi marah kalau siapa-siapa ada anak yang kecil, anak kecil dia buat perangai malam-malam, dia suka tampang. Nabi marah tu. Ayah-ayah jaga cucu kita tu umur 3 tahun, bawa pinggan jatuh pecah, ayah-ayah pergi dekat tangan dia buat macam ni. Contohlah, dia pergi kat tangan dia buat ni, pegang pinggan pecah ni, tak boleh tau. Tak boleh buat macam tu tau, sebab dia kecil. Macam duk buat dah je nampak gaya. Tak boleh tau. 1 sampai 6, 1 sampai 7, 1 sampai 6 lah, sampai tadika tu layan macam raja. Tapi bila anak masuk 7 sampai 14, 7 sampai 14, darjah 1 sampai tingkatan 2, layan anak tu seumpama hamba. Hamba ni apa maksud dia? Senang kita terjemah macam ni. Kita kena suruh buat apa yang telah Allah perintahkan. Semayang waktu umur 7 tahun kena suruh. Puasa kalau boleh suruh. Kalau dia tak boleh buat 1 hari, tak apa, tak ada masalah. Sebab puasa ni agak berat. Suruh dia puasa umur 7 tahun. Dia puasa 3 jam, kemudian dia nak makan, silakan. Esok puasa lagi, dia boleh 3 jam setengah, silakan. Umur 7 tahun, mula latih mereka untuk berpuasa. Umur 7 tahun, kalau dia anak perempuan, latih, mula-mula latih, suruh pakai tudung, suruh tutup aurat, latih. Sebab dia hamba waktu tu, kena layan dia seumpama hamba. Dia nak satu-satu benda, kita rasa benda tu tak sesuai, sekat, jangan bagi. Jangan Rasulullah, kena layan macam hamba. Dia balik di rumah minta, ayah nak PlayStation. Kita tahu dah, kalau beli PlayStation kat dia, confirm tak baca buku dah, confirm tak baca buku. Jangan beli.
Sebab kaedah dalam ilmu sebut, ilmu dengan harta ni dia tak boleh bercantum. Kalau kita nak anak kita berjaya, kita kena bagi, minta maaf, kalau nak anak kita berilmu, jangan lunggukkan harta kepada dia. Jangan bagi dia senang. Kalau bagi senang pada dia, ilmu tak dapat. Sebab ilmu dengan harta tak boleh cantum. Sebab itu kalau kata kita nak mengaji, anak kita nak menuntut ilmu, kita bagi semua kesenangan pada dia, bagi, dia takkan berjaya silah. Sebab ilmu dengan harta tak boleh cantum. Ingat dulu ada seorang hamba Allah tu, anak dia lulus UPSR 5A. Lulus UPSR 5A, dia beli kat anak dia Mini Cooper sebiji. Hadiah untuk anak dia, sebab anak dia lulus UPSR. Bila benda tu kita baca silan, saya kata macam ni, saya kata orang ni tak sekali. Nombor satu, kamu beli Mini Cooper, anak kamu bukan boleh bawa kereta pun, lesen pun tak ada, 12 tahun. Yang kedua, kamu ajar dia dengan kemewahan daripada kecil, nanti bila dia besar, dia tak kenal erti susah. Dan bila dia belajar, ilmu takkan masuk. Sebab ilmu dengan harta tak boleh bercantum. Bukan ta'lim muta'allim, ada jawapannya di situ dalam kitab Ta'lim Muta'allim Imam Zarnuji. Habis tu ustaz, umur 7 sampai 14 ni memang kena layan macam hamba. Suruh apa yang Tuhan perintahkan, larang apa yang Tuhan tak bagi. Dan di samping itu, anak umur 7 tahun sampai 14 ni kena suruh paling kurang buat kerja rumah. Suruh betul lah. Bila dia umur 7-8 tahun, dia londeh baju di mana-mana tempat, suruh ni ambil baju tu, buh kat mesin. Suruh, kena suruh. Dia bangun sore, baju dia lungguk dalam bilik ayak, penuh dalam sinki pun dia letak, dekat penjuru pintu pun dia letak. Kalau boleh ayah-ayah jangan kutip, ibu-ibu jangan kutip, suruh mai macam ni. Umur 8 tahun dah, darjah 2. Ni baju sekolah ni, ambil tak situ. Mari hari cuti pula, mai. Apa dia? Tu, kasut sekolah tu, basuh. Ibu-ibu jangan basuh untuk anak-anak ni. Ni anak tak basuh, mak tolong basuh. Punya bagus. Kalau anak tu darjah 1 boleh gagah kira, ni anak tu darjah 4 dah, suruh dia basuh sendiri. Sebab waktu tu waktu hamba. Dia minum air dalam cawan ni, kalau boleh suruh. Ni dah minum, pergi ke dapur, basuh, sangkut balik. Dia bangun tidur, suruh ni bantal, selimut, lipat. Bantal simpan, susun bagi elok. Tu tilam, lipat bagi elok. Faham ke saya duk kata? Kena suruh, benda kena suruh. Bila nak kena suruh tu ustaz? Waktu anak dalam title hamba tu, 7 sampai 14, suruh. Dan bila anak naik umur 10 tahun, 11 tahun, tak semayang, tak buat benda yang Tuhan suruh, tibai, pukul. Anak perempuan kalau kata umur 10 tahun tidak laksanakan apa yang Tuhan perintahkan, pukul. 10 tahun 7 jangan pukul lagi, 10 baru pukul, sampai 14. Sebab tempoh tu tempoh hamba. Tapi bila anak masuk 14 sampai 14 ke atas, masa tu Nabi kata layan macam kawan. Layan macam kawan ni, kita kena jadikan anak kita sebagai kawan. Sembang, berbual, dia ada masalah tanya. Kita tak boleh berjatuh maruah dia di hadapan anak-anak lain. Kita tak boleh perli dia di hadapan adik-adik dia yang lain. Kalau kita ada benda nak tegur dia, kita tak boleh tegur direct depan-depan. Kamu ni pergi sekolah tak mengaji langsung, cikgu telefon kata kamu ni penting. Kita marah anak-anak depan adik-adik yang lain. Dia malu tu. Dia masa tu ada maruah. Dia faham arti maruah, harga diri. Bila kita marah dia di hadapan orang lain, dia berasa hati. Kena layan macam kawan. Siapa yang susun zaman ni ikut flow dia, kita akan tengok hasil dia, anak dia jadi macam ni. Masyarakat kita hari ni dia terbalik sikit. 1 sampai 6 layan macam raja, okey dah, bagus dah. 7 sampai 14 layan macam raja juga. Nak apa bagi, nak ni bagi, nak ni bagi, semua bagi. Anak tak semayang, tak apa. Anak tak tutup aurat, tak apa, kecil lagi. Semua tak apa. Bila anak dia naik 15 tahun, masa tu baru dia nak suruh anak dia buat macam-macam. Nak suruh semayang, anak dia tak mau.
Suruh hormat orang tua, anak dia tak mau. Kita kata ni, kamu waktu bercakap dengan mak ayah ni, cakap bagi elok, mana boleh guna bahasa kasar-kasar. Dia dah tak mau. Masa tu baru kita nak layan dia seumpama hamba, dia tak nak. Bila kita pukul dia, dia lari pada rumah. Tu ya. Faham ke saya cerita? Senyap nampak dia. Boleh kan? Nah, jadi kita minta mulai pada hari ni 1 sampai 7 layan macam raja. Dan anak bila berusia 10 tahun, tolong pisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Jangan bagi tidur sekali nah. Anak kita dah berusia 10 tahun, kalau boleh yang perempuan bagi tidur satu tempat, yang lelaki bagi tidur satu tempat. Jangan biarkan mereka tidur semua sekali bercampur. Jangan. 10 tahun jangan. Hatta kalau boleh, kalau anak dah berusia 10 tahun, mak bapak dengan anak pun kalau boleh bagi pisah. Maknanya kalau tidur atas katil tu, bagi mak ayah tidur atas katil. Anak laki-laki yang berusia 10 tahun bagi tidur katil yang lain. Ni ayah tidur sebelah sini, mak sebelah sini. Anak laki-laki umur 10 tahun tidur tengah. Yang tu tak tahan, lagi pisah. Nah, insya-Allah ni yang dipesan oleh Rasulullah, cara nak mendidik anak-anak. Mudah-mudahan ambil manfaat sekalian. Baik. Hadis yang kedua terakhir, saya kena berhenti 2.20 macam mana pun sekalian. Pasal flight apa boarding 2.50. Boleh kono nak bergegas ke Subang pun setengah jam lah. Boleh kono, saya minta izin. Nanti kita mai khutbah balik lah insya-Allah. Baik, hadis yang kedua terakhir, an Jabirin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tajnaha aw kana junhul layli fakuffu sibyanakum fa inna asyayatin tantashiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atun min al-'isha fahulluhum wa aghliq babaka wadhkur ismallah wa atfi'u misbahaka wadhkur ismallah wa awki siqa'aka wadhkur ismallah wa khammir ina'aka wadhkur ismallah walau ta'rudu alaihi syai'an atau kama qala. Hadis ni cukup cantik. Minta maaf noh, siapa terkena saya minta maaf nah. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari telah malam, yakni apabila masuk waktu malam, maknanya bila mari waktu malam ataupun mulai malam, laranglah anak-anakmu keluar. Maknanya di sini, apabila hari dah malam, pukul 8, pukul 9, pukul 10, kalau boleh waktu-waktu macam ni, jangan bagi anak kita keluar daripada rumah. Jangan masalah. Nabi pesan ni, waktu malam jangan bagi anak kita keluar daripada rumah kalau nak dia menjadi anak yang baik. Dia main masjid tak apalah, tempat lain ni, jalan pasar raya, pergi duduk bertenggek rumah kawan, pergi duduk bersembang dengan rumah siapa. Malam jangan bagi mereka keluar kalau nak anak kita jadi elok lah. Bukan setakat malam tak dibenarkan keluar, ataupun hari mulai malam, kita sebut senja pun jangan bagi anak-anak kita keluar. Sebab tu ayah-ayah kalau isteri kita waktu senja-senja duduk bersembang dengan kawan dekat depan pokok bunga, ayah-ayah kalau boleh panggil balik. Bah, balik. Nah, suami kena garang sikit lah. Tengok anak kita duduk naik basikal petang-petang dekat maghrib dah tu, 5 minit lagi 10 minit nak maghrib. Mat, masuk. Anak kita tu, masuk. Panggil semua masuk. Dekat nak maghrib, panggil masuk. Jangan biarkan anak kita berada di luar. Apa sebab Ustaz? Nabi sebut, kerana syaitan berkeliaran banyak pada waktu tu. Sebab syaitan banyak berkeliaran waktu-waktu senja ni. Lepas tu kita pesan pada ayah-ayah kalau boleh. Ayah-ayah tak buat, saya tahu, ibu-ibu boleh tak ibu-ibu waktu-waktu dekat maghrib tu, boleh tak jangan berjalan ke pasar raya. Waktu dekat maghrib pukul 6, 6.30, kalau boleh janganlah keluar pergi ke pasar raya. Nak pergi pasar raya, pergi awal-awal lepas zuhur. Ni 6.30 baru bersiap nak pergi Tesco. Pukul 6.30 baru bersiap nak keluar pasar malam. Pasar malam kalau nak pergi perlu beli barang juga, kita cadang pergi awal. Kalau rasa awal payah Ustaz, kita cadang pergi di hujung selepas Isyak. Pergi beli balik. Tapi dekat-dekat maghrib jangan. Sebab maghrib waktu paling pendek. Daripada 5 waktu, maghrib paling pendek. Dan kita minta maghrib jangan dikira duk makan di kedai makan. Di waktu maghrib duk tenggek. Waktu maghrib itulah cakotiau lah. Waktu maghrib, padahal waktu maghrib Nabi suruh balik ke rumah. Nabi suruh masuk dalam rumah.
faham lah hidup cerita lah. Boleh kan? Jadi ayah-ayah yang ada di sini, kalau kata anak kita tengok waktu maghrib nak bersiap, cuba sekali-sekala kita tahan tengok. Nak tahan terus takut dia orang memberontak. Kan? Tengok nampak gaya nak keluar air. Mari dah keluar dah maghrib. Hari ni nak keluar maghrib, cuba tahan tengok. Hari ni tak payah keluar lah. Nak pergi pasar malam ayah, nak beli ayam rangka. Tak apa, ayah pergi beli. Kamu duduk di rumah. Boleh? Cuba cuba. Ni yang Nabi pesan kepada kita. Kita cuba. Apabila lewat waktu Isyak, bila selepas daripada waktu Isyak, maksudnya Isyak sekarang pukul 8.20, gedebuk-gedebak semayang apa semua, boleh pukul 9, boleh pukul 10, senang. Apabila berlalu faidha zahaba sa'atu minal Isyak, bila berlalu sejam lepas Isyak, kita boleh pukul 10. Pukul 10 Nabi kata suruhlah mereka tidur, suruh anak-anak semua lena tidur. Bila nak tidur macam mana nak buat? Nabi pesan pada kita, tutup pintu, sebut nama Allah. Macam mana cara nak buat bagi anak-anak kita tidur tak keluar rumah? Tutup pintu, sebut nama Allah. Kita selama ni tiap-tiap malam tutup pintu, kunci pintu, semua pakat buat, tapi satu tak buat, bismillah tak baca. Sebab tu barakah tak ada. Mulai malam ni kunci pintu, pergi dekat pintu tu, bismillahirrahmanirrahim, pak kunci. Pergi dekat pintu belakang apa mangga tu, kedai ayam tu, pak, bismillahirrahmanirrahim, pak kunci. Pergi dekat pintu pagang pula, bismillahirrahmanirrahim, pak kunci. Insya-Allah anak kita tak keluar, insya-Allah, yakinlah. Satu. Yang kedua, padamkan lampu, sebutlah nama Allah. Mana-mana switch lampu tutup. Tu masa tutup tu, bismillahirrahmanirrahim, pak, bismillahirrahmanirrahim, pak, bismillahirrahmanirrahim, pak. Tutup semua lampu, termasuklah lampu yang bernama TV. Tutup juga. Kira pukul 10 tutup Ustaz no. Ya. Habis tu Tuan Anas Mikael tak boleh tengok Ustaz no. Tutup. Boleh no? Insya-Allah. Tutup semua lampu. Melainkan buka lampu di luar sahaja. Tidur dalam keadaan lampu tertutup dia lebih baik daripada tidur dalam keadaan lampu terbuka. Kalau boleh tidur, tutup lampu. Tidur kita nyenyak insya-Allah. Dan yang terakhir, tutuplah bejana tempat makan, sebutlah nama Allah. Pergi ke dapur, tengok bekas-bekas makanan yang masih terbuka, ambil apa-apa, tutup. Ambil tudung, tutup. Ni cawan duk terbuka macam tu dekat dapur tu, ambil piring, tutup. Dalam raga bawah singki tu ada buah Ustaz, ada buah durian contoh. Ambil kain apa-apa tutup, pergi tudung periuk ke apa ke, tutup. Tak ada Ustaz, tudung periuk yang besar tak ada Ustaz. Pakai paper. Guna paper. Tapi kalau nak buat paper harakah jangan Ustaz. Harakah janganlah, pakai utusan. Kan? Harakah janganlah, pasal ada ayat Quran dalam tu, ada hadis dalam tu, janganlah. Tapi ambil lah paper apa-apa pun, tutup. The star ke apa-apa, tutup. Boleh no? InsyaAllah. Bila kita tutup makanan, bila kita tutup lampu baca bismillah, bila kita kunci pintu baca bismillah, tutup makanan tadi pun baca bismillah, insya-Allah lama kelamaan anak kita akan tidur awal, dia orang takkan keluar daripada rumah, insya-Allah. Betul ke Ustaz? Kita nak sebut dalam satu bahasa mudah, percayalah, kerana baginda tidak pernah berbohong. Nabi tak pernah bohong. Nampak tak logik Ustaz? Logik tak logik nombor 2, tapi baginda tidak pernah berbohong. Apa yang baginda sebut semuanya wahyu. Saya percaya macam tu ya Ustaz. Lepas tu kita confident, ni satu cara nak elak gejala sosial yang berlaku sekarang di kalangan anak-anak kita sendiri. Boleh kan? InsyaAllah. Dan hadis yang terakhir di belakang, baginda SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Nabi kata, bukanlah daripada kalangan aku, bukanlah daripada kalangan orang yang ikut sunnah aku, bukanlah orang yang mengikut cara hidup aku. Orang macam ni dia tak ikut cara hidup aku. Siapa? Orang yang tidak sayang kepada anak-anak kecil. Nabi kata, siapa tak sayang anak-anak kecil, dia ni bukan orang yang mengikut ajaran Islam, bukannya orang yang mengikut ajaran aku, kata Nabi. Menghormati orang tua, bukan di kalangan aku juga siapa tak hormat orang tua. Dan menyuruh yang makruf, bukan daripada kalangan aku siapa yang tak suka menyuruh orang buat kebaikan. Dan mencegah mungkar, bukan dari kalangan aku juga siapa yang tak mau cegah benda-benda mungkar, benda maksiat yang berlaku di hadapannya. Bahasa mudah kita sebut,
siapa nak jadi umat Rasulullah, nombor satu, dia kena sayang kanak-kanak, dia kena sayang orang muda, dia kena hormat orang yang lebih tua, dia kena suruh orang buat benda baik, dia kena cegah orang buat benda jahat. Boleh faham saya kata sekalian? Jadi kalau kita di rumah ada anak-anak yang lebih kecil, sayanglah mereka. Ada mak ayah yang lebih tua daripada kita, hormatlah mereka. Anak-anak kita, isteri kita duduk di rumah, kita suruh mereka buat benda baik, dan bila mereka buat benda tak elok, tanggungjawab kita tolong tegur mereka supaya mereka betul daripada kesilapan. Boleh kasihan, no? InsyaAllah, mudah-mudahan 5 hadis yang kita mengaji hari ni, walaupun rasa tak puas ke apa ke kasihan, saya minta banyak-banyak, no? Takut terlepas kapal terbang. Boleh kan, no? InsyaAllah nanti ada rezeki kita sambung lagi. Kuliah Zuhur dia kali mengaji lama-lama dah. Dia mengantuk. Boleh, no? Jadi kita mengaji hari ni beberapa adab, balik pakat tengok belakang insya-Allah sekalian. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu dulu untuk petang ni. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk dalam diri saya sendiri. Saya ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak sebab sepanjang 40 minit saya duduk cakap ni seorang pun tak lena. Terima kasih sekalian kita kerjasama. Saya cukup berbesar hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdha mursalin wa ilhaman lil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum wa jami'al muslimin wal muslimat, mu'minina wal mu'minat.